Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, so berjumpa lagi dengan cikgu dalam video cikgu pada kali ini. Okey, hari ini cikgu nak sambung bab 2 nutrisi dan teknologi makanan. Gizi seimbang dan nilai kalori makanan part 2. Okey, seperti yang janjikan, cikgu akan bincangkan berkenaan dengan part 2. Okey, kita tengok apa yang kita akan fokuskan pada video kali ini. Okey, untuk video kali ni, cikgu nak share macam mana cara nak mengira jumlah kalori dalam satu hidangan. Kita juga nak belajar macam mana cara nak menganggar nilai kalori dalam sampel makanan menggunakan kalorimeter, ini dalam amal. Kemudian jumlah keperluan kalori seorang tu berapa dan kesan restoran makanan segera dan restoran yang beroperasi sepanjang masa. Ada kesan ke? Ada efek ke? Ada. Okey, nanti kita akan bincangkan sama-sama, share. Okey, nampak sedap makanan tu. Bolehlah kita beli burger lepas ni. Okey, baik. Pengiraan jumlah nilai kalori dalam hidangan ya, kita tengok dulu. Okey, anda kata cikgu ada sandwich A, sandwich B dan sandwich C. Okey. Cikgu nak kira berapa jumlah nilai kalori dalam hidangan ni. Ada jadual kat sini. Ni dalam buku teks. Okey, ada je. So ada 3 jenis sandwich kat sini dan cikgu nak kira berapa jumlah kalori dalam makanan ni. Persoalannya, itu dia. Okey, nak kira jumlah kalori bagi setiap sandwich itu dan antara sandwich A, sandwich B dan sandwich C. Alamak, silap pula. Okey, sandwich A, sandwich B dan sandwich C, sandwich yang manakah merupakan pilihan makanan yang paling sihat? Persoalannya, mana satu? Siapa dapat teka? Okey, jom kita tengok. Right. Okey, so untuk menjawab soalan satu, kita tengok dulu soalan dia. Sandwich A, 100 gram roti putih, 2 gram mentega, 100 gram daging lembu, 5 gram timun. Okey, fine. Sandwich B, 100 gram roti putih, 100 gram daging ayam dan 5 gram kubis. Okey. Sandwich C, 100 gram roti putih, 2 gram mentega, 100 gram daging ayam dan 5 gram kubis. Okey, fine. Persoalan cikgu, macam mana kita nak tahu ni nilai kalori ni? Okey, senang je. Okey, cikgu ada buat jadual. Okey, supaya senang kita nak tengok. Okey, kita kira satu-satu Sandwich A dulu. Dalam dia ada apa? Ada roti putih 100. Mentega 2. Daging lembu 100. Timun 5. Okey, so roti putih dulu. Kita kira roti putih dulu 100 darab dengan 10.60. Datang dari mana pula 10.60 ni? Okey, cuba tengok kat sini. Roti putih 10.60 untuk 1 gram. Kalau 1 gram 10.6. Kalau 100 gram, darab dengan 100. Okey, so akan dapat 1060. Mentega 2 gram. 1 gram berapa? 1 gram. Kalau tengok kat jadual 31.20. So 31.20 darab dengan 2. So dapat nilai dia. Okay, fine. Daging lembu berapa? 100 juga. Okay, 100 darab dengan berapa daging lembu dalam jadual? 13.11. So darab dengan 100. 13.11 darab dengan 100. So dapat nilai dia. Timun 5 darab dengan 0.55 dalam jadual 0.55. So akan dapat 2.75. Jadi, cikgu tambah-tambah semua, tambah semua ni, dapatlah 2436.15 kilojoule. Simple je kan? Okey. Langkah yang sama untuk sandwich B dan langkah yang sama untuk sandwich C dengan syarat ada jadual, ada nilai makanan. Jangan risau. Memang dia akan bagi. Jangan pening-pening kepala. Macam mana pula ni nak kira ni? Alah, sakit kepala. Boleh tau nak kira sebenarnya. Boleh nak kira. Nanti kejap lagi cikgu tunjuk jadual macam mana nak kira. Tapi ada orang dah tolong kirakan dan dia dah bukukan dan dah buat jadual. Dalam buku teks semua ada. So cara kira dia macam ni. Okey. So kita dah menjawab soalan pertama. Berapakah jumlah nilai kalori bagi sandwich A, sandwich B dan sandwich C? Persoalan yang kedua. Antara A, B dan C. Yang manakah pilihan makanan yang paling sihat? Soalannya. Yang mana paling sihat? Okay, teorinya yang paling sihat adalah yang paling rendah nilai kalorinya. So, antara A, B, C dan D, mana paling low, paling rendah? Semestinya sandwich B. Okay, simple je. Ya Allah. Okay.
Macam mana nak menganggar nilai kalori sampel makanan? Okey, macam mana orang tadi boleh dapat ni? Selain kita menggunakan calorimeter bomb, kalau tak ada calorimeter bomb, kita boleh gunakan radar-radar yang ada dalam makmal. Okey, so cara macam mana? Ada dalam buku teks ni sama je. Set up radar macam ni. Okey, cucukkan makanan tu dengan jarum dan kita akan bakar makanan ni. Prosedur dia macam ni. Okey, kita set up radas macam ni dan kita akan bakar makanan ni sehingga makanan ni terbakar lengkap. Dan kita akan tengok suhu air tu perubahan dia berapa. So syarat-syarat nak apa benda yang nak catat dalam jadual tu, okey, seperti rajah ni cikgu dah tunjukkan. Okey, ni contoh je ya, contoh ya. Okey. Kena tahu sampel makanan, jisim sampel makanan, jisim air, suhu awal, suhu akhir, suhu awal air suhu akhir air dan berapa perubahan suhu tu. Semua data-data ni adalah penting untuk kita kira berapa nilai kalori makanan. Okey, macam mana kira cikgu? Senang je. Ada rumus dia. Kat mana dapat? Dalam buku teks dia. Kalau tak tahu, screenshot ni, dan study. Study Okay, so ini dia punya formula dia. Macam mana dapat formula? Adalah ahli pakar pemakanan dah kira formula ni. Dan itu yang dia buat dalam jadual tu tadi. Okay, so contoh kita tak tahu. Konon-konon kita tak tahu. Contoh cikgu bakar tadi sampel makanan, dah dapat apa semua nilai ni. Okay, kita masuk je dalam rumus. 4.2 darab dengan jisim air. Berapa jisim air? 10 kan? Okay, so tulis 10. Darab dengan perubahan suhu air. Berapa perubahan suhu air? Oh, 5 sebab 30 tolak 25. Suhu akhir tolak suhu awal. So, dapatlah perubahan suhu air. Berapa? 5. Fine. Bahagikan dengan jisim sampel makanan. Okey, cikgu guna makanan kacang ni, cikgu guna 1 gram je. Kalau 10, tulis 10. Kalau 1, tulislah 1. So, tapi dalam kes ni cikgu guna 1. So, cikgu tulis je lah 1. Darabkan dengan 1000. Tekan kalkulator, pak. Okey, so kamu akan dapat 0.21 joule tenaga. Oh, maknanya kacang tanah ni 1 gram bila dia terbakar lengkap, dia akan menghasilkan 0.21 joule tenaga. Nampak di situ game dia. Okey. Right. Berat badan setiap individu adalah bergantung kepada pengambilan dan pengeluaran kalori. Keperluan kalori harian pula bergantung pada kegiatan fizikal, jantina, umur dan juga berat badan. So, secara kasar, seseorang dewasa memerlukan 25 kalori bagi setiap kilogram berat badan. Sekiranya BMI normal, jika gaya hidupnya tidak terlalu aktif dan hanya melakukan aktiviti fizikal secara sederhana aktif. Okey, tak apa. Nanti cikgu akan terangkan secara detailnya. Untuk mengurangkan berat badan, seorang perlu mengurangkan pengambilan kalori di bawah keperluan harian. Kebiasaannya mengurangkan 500 kalori dari pengambilan harian akan membawa kekurangan berat badan sebanyak sekurang-kurangnya 1 kilo seminggu. Okey, cerita dia macam ni. Andai kata kalau kita rasa badan kita terlalu berat, kita akan kurangkan pengambilan kalori makanan kita sebanyak 500 kalori dalam hidangan kita setiap hari. Okey. Persoalannya sini, macam mana kita nak tahu berapa jumlah yang kita perlu ambil satu hari? Berapa Berapalah yang kita perlu ambil dalam satu hari tu? Jangan risau, ada cara kira dia. Walau bagaimanapun, anda tidak digalakkan untuk mengurangkan pengambilan kalori yang kurang dari 1000 kalori bagi setiap hari. Kecuali di bawah pengawasan doktor atau pegawai dietetik, pegawai pemakanan. Hal ini kerana pengambilan kalori yang terlalu rendah tidak dapat membekalkan semua vitamin dan mineral yang diperlukan setiap hari. Okey, guys, cara nak kira dia macam mana? Okey, so cara nak kira dia, pertama kamu perlu tahu jisim badan dalam kg dan darabkan dengan kalori yang diperlukan bagi setiap kilogram berat badan. Okey, andai kata macam ni andai kata kita ni dibahagikan pada 3 mengikut aktiviti fizikal kita. Ada orang tu aktif, ada orang tu dia light-light je, dan ada orang tu sangat tidak aktif. Okey, ataupun sedentary. Kurang aktif lah, kurang aktif. Okey, andai kata kita terlalu aktif, untuk setiap kilo berat badan kita, kita memerlukan 35 kilo kalori tenaga. So, kalau orang tu berat badan dia 50 kilo, orang tu memang aktif.
So 35 darab dengan 50, seseorang tu at least memerlukan 1750 kilokalori kilokalori tenaga setiap hari untuk dia kekal aktif. Kalau orang tu berat dia 60, so 35 darab 60 akan dapat 2100. Dia memerlukan 210. Kalau orang tu berat dia 70 darab 35, so akan dapat 2450 kalau orang tu aktif. Okey, anda kata kalau orang tu tak aktif, berat dia 70. Sebenarnya berapa dia perlu makan satu hari? Dia perlu makan 70 darab dengan 25. Sebab apa 25 cikgu? Sebab orang tu tak aktif. So kamu akan dapat 1750. So formula dia senang. Senang je formula. Ini secara general. Secara general menurut pakar pemakanan. Cikgu ada rujuk beberapa website pakar pemakanan dan portal My Health KKM. Ada disarankan macam ni. Okey. Contoh contoh kita ambil dalam satu situasi lah. Satu situasi berdasarkan jadual tadi. Zairul mempunyai berat badan 62 kilo dan dia merupakan seorang pekerja sektor binaan. Okey, keyword dia 62 kilo berat dan pekerja sektor binaan, which means that Zairul adalah orang yang aktif. So berapakah keperluan kalori harian Zairul? Okay, senang saja. Senang je. 62 berat dia darab dengan 35. Kenapa 35? Sebab dia adalah orang yang aktif dan dia memerlukan 35 untuk setiap kilo berat badan dia. So okey, darab akan dapat 2170 kilokalori. At least Zairul kena ambil 2170 kilokalori untuk kekal bertenaga. So dia akan maintain berat badan dia setiap hari. Macam tu ya. Okey. So anda kata soalan kedua, BMI Zairul adalah 20 kg per m square per meter square, tinggi tinggi. Dia perlu menambah berat badan dia. Ini BMI So BMI 20 adalah BMI yang less weight kita panggil. Kurang berat badan. Berapakah anggaran keperluan kalori hariannya untuk mencapai BMI yang normal ataupun BMI yang unggul? So kalau korang nak, contohlah termasuk saya sendiri, kalau anda kata saya makan secara normal, fine, tapi saya rasa saya ni kurus sangat, BMI saya tak normal, saya perlu tambah BMI saya. So dalam pemakanan saya setiap hari saya kena tambah 500 kilokalori tenaga. Carilah makan apa-apa yang boleh menambah at least 500 kilokalori untuk saya mencapai BMI yang normal. So saya dah kira tadi, konon-konon, Zairul dah kira 2170, itu normal dia. Dia rasa dia sangat kurus, BMI tak normal. So nak kembali BMI yang normal, dia kena tambah 500 kilokalori. So carilah makan apa-apa yang 500 kilokalori untuk BMI dia normal kembali. Okey. So ini adalah apa yang dicadangkan dan disarankan oleh pakar pemakanan berdasarkan apa yang cikgu rujuk lah. Okey. Ada lagi satu persoalan. Pengambilan jumlah kalori seorang individu dipengaruhi oleh, pertama, restoran 24 jam. Kita tengok sekarang banyak kan restoran 24 jam. Tak tahu bila dia tutupnya kan. Dan juga restoran makanan segera. Kan senang je, order je. Kan? Drive thru je. Boleh, senang. Okay. So, sebenarnya ada pro and ada kontra lah. Ada pro dan ada kontra. Tapi dari sudut pemakanannya, dari sudut gizi seimbangnya, kita membincangkan dari sudut gizi seimbang kat sini. Dari segi pembelajaran sains secara dari segi nutrisinya, restoran 24 jam akan menyebabkan seorang makan sepanjang masa dan tidak mengikut waktu makan yang sepatutnya. Actually cikgu cerita sebenarnya badan kita ni dia dah set ada biology time dia. Kalau kamu rujuk pada kita circadian, circadian cycle, sebenarnya badan kita ni dia dah set waktu-waktu bila yang kita sepatutnya makan. Dan waktu-waktu makan ini adalah waktu penghadaman yang paling sesuai, paling optimum untuk badan kita menghasilkan tenaga. So that's why doktor selalu sarankan, orang pemakanan selalu sarankan kita kena makan ikut waktu. Kalau tak, orang tu gastrik dan sebagainya kan. Kerana apa? Kerana pada waktu tertentu itulah badan kita lebih cepat menghadam makanan.
So mengikut pakar pemakanan, okey, waktu-waktu makan yang sesuai adalah sarapan pukul 6 hingga 10 pagi. Kalau contoh nak makan pagi, nak makan kuih-kuih, okey, selepas sarapan makan 2 hingga 4 jam selepas sarapan. Makan tengah hari sebelum pukul 3. Makan petang nak makan kuih-kuih ke goreng-goreng ke, makan 2 hingga 4 jam selepas makan tengah hari. Dan kalau malam, before maghrib lah, ataupun antara 6 hingga 8 malam. Ini adalah waktu-waktu yang optimum badan kita boleh menghasilkan tenaga. Kerana kalau kita lewat makan, kita dah tak aktif, terus tidur. Bila terus tidur, badan kita terus akan naik. So untuk nasihat untuk diri cikgu juga dan untuk kita semua, ini cikgu kongsilah okay, apa yang cikgu rujuk. So memang waktu makan restoran 24 jam salah satu faktor yang mungkin akan mengganggu waktu makan seseorang, ya. Okey. Pengambilan jumlah kalori seorang individu juga dipengaruhi oleh restoran makanan segera. Kenapa pula? Ya Allah, nampak sedap ayam, burger apa semua ni. Terliur. Okey, kenapa? Kerana kebanyakan menu dalam makanan di restoran segera ni tidak menepati gizi seimbang yang boleh mempengaruhi jumlah pengambilan kalori individu seorang. Melainkan minta ayam dengan salad yang banyak. Okey. Burger, tak nak daging. Burger tapi salad je. Macam orang veggie kan. Boleh minta macam tu. Try lah try. Untuk diri cikgu dan untuk kamu semua juga. Okey. Anda mampu mengubahnya. Kita mampu mengubahnya. Kalau rasa berat badan kita terlampau berlebihan, tidak mengikut norma yang sepatutnya, so kurang-kurangkanlah. Macam tu Dan kalau terkurang tu, kita lebih-lebihkanlah mana yang patut. Okey. So setakat ini saja perkongsian cikgu untuk kali ini, untuk subtopik 2.1. Macam biasa, kalau suka boleh like, boleh share dengan kawan-kawan untuk kebaikan kita bersama. Apa lagi? Selamat study untuk korang. Sehingga kita berjumpa lagi dalam next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.